wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang saya muliakan moderator, seterusnya rakan-rakan di grup sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana dengan limpahan rahmat, kurniaan Allah dapat kita meluangkan masa berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita keberkatan hidup, keberkatan pada umur kita, keberkatan pada rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan keberkatan sebuah keluarga yang akan kita bimbing, yang akan kita bersama-sama dengan mereka sehingga ke hari kiamat, dan insya-Allah mudah-mudahan semua ahli keluarga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada petang ini marilah kita merenung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lil mauti lasakaratun. Dan itu ada sakarat, kesakitan demi kesakitan yang tak dapat nak digambarkan lagi. Tak dapat nak gambarkan dengan perkataan. Tak dapat nak khayal-khayalkan bagaimanakah di saat kita nak meninggalkan dunia ini, dikala kita nak berpisah dengan sesuatu yang kita sayangi boleh jadi. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang maksudnya, sayangilah siapa yang kamu sayangi, maka pastinya suatu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kamu. Sayangilah Allah dan Rasul, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan kamu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Islam mengajar kita supaya kita bukan minta mati tapi ingatkan kepada mati. Mudah-mudahan dengan kita mengingati mati itu, kita bertambah-tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mati adalah merupakan perpisahan yang selama-lamanya. Perpisahan yang selama-lamanya yang tak mungkin kita akan kembali ke dunia ini lagi. Allah Ta'ala hantarkan kita ke dunia ini dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk abdikan diri kepadaku. Bermakna penciptaan kita, Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, ciptakan jin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abain an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah bentangkan amanah agama ini kepada langit, bumi, gunung ganang, bukit bukau. Lalu semuanya itu enggan menerimanya. Wa hamalahal insan, tetapi ia dipikul, disanggup oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu tersangat zalim, lagi tersangat jahil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka yang tidak zalim, tidak jahil ialah mereka yang berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Amanah agama ini mesti kita pikul.
mesti kita jalani dengan sebaik-baiknya, berbekalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan Al-Quranul Karim. Sebenarnya tuan-tuan, hadirin, hadirat yang saya kasihi sekalian, dalam ayat Al-Quran ada 6,000 ayat lebih yang terdiri daripada 114 surah, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Semuanya itu adalah kalamullah, adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya? Siapakah lagi yang lebih benar perkhabarannya selain daripada perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah bahawa perkhabaran dalam Al-Quran keseluruhan benar. Daripada permulaannya suratul Fatihah, suratul Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surah An-Nas, semuanya benar daripada Allah Ta'ala dan wajib kita kena percaya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ratusan ribu, bahkan ada yang menyatakan jutaan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sambung menyambung, sanad demi sanad. Mereka menjaga hadis Nabi dengan sebaik-baiknya dengan penuh amanah hingga sampai kepada kita sekarang ini. Maka segala perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Terutamanya dalam hadis-hadis sahih yang telah diakui kebenarannya, kesahihannya oleh muhaddisin, ulama-ulama hadis. Itu bersungguh-sungguh, bersusah payahnya para sahabat, para tabi'in untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita kepada kita, perkhabaran kepada kita pada hari ini. Dan segala apa yang kita bicarakan ini termasuk bicarakan tentang sakratul maut adalah perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini tak boleh direka-reka. Dia termasuk dalam alam ghaib. Satu perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani. Yang mana kita baca dalam suratul Baqarah, di awal surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitulah orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ialah perkara yang tak dapat dilihat dengan mata. Melainkan perkhabaran daripada Allah dan Rasul. Tak dapat dikaji, tak dapat dicapai dengan alat-alat moden, sains, teknologi terkini, tak dapat mencapai tentang kehidupan akhirat. Kalaulah kita meletakkan kamera di sisi mayat dalam kubur sekalipun, kamera itu tak dapat merakam wajah Munkar dan Nakir. Walaupun kita letak mikrofon yang paling sensitif sekalipun, letakkan di sisi mayat, mikrofon itu tak dapat nak mengesan suara-suara ghaib ataupun suara malaikat-malaikat dalam kubur ataupun teriakan mayat dalam kubur. Kerana ia adalah perkara ghaib yang Allah Ta'ala ingin menguji siapakah yang beriman. Ini 100% walaupun tidak dapat melihat, walaupun tak dapat didengar, walaupun tak dapat dicapai dengan panca indera yang lain, tetapi kita tetap meyakininya betapa azab kubur dan nikmat kubur itu tetap ada. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam suatu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wahai Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada azab kubur.
bermakna ini, Nabi mengajar kita supaya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur ini sebagaimana kita telah bincang dalam siri pengajian kita yang lalu, himpitan-himpitan kubur itu sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Cuba bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Tangan kita hanya hujung jari tersepit di celah pintu rumah. Terkena pisau hanya di hujung jari saja. Kita mengalami kesakitan yang amat perit. Lebih-lebih lagi apabila kita terkena sesuatu yang pedas misalnya, sesuatu yang masin, termakan nasi, terkena lada, sambal lada tempat luka, nambah-nambahkan kesakitan. Bagaimana daripada hujung rambut sampai hujung kaki dihimpit kubur. Raung-raung yang amat sangat didengar oleh seluruh makhluk Allah di atas muka bumi. Melainkan manusia dan jin tidak mendengar. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, azab kubur itu antara lain Nabi SAW memberitahu bahawa himpitan kubur itu akan menimpa beberapa golongan. Antaranya ialah yamshi bin namimah, orang yang berjalan membawa mulut ataupun menyebarkan fitnah. Kesana kemari ia tidak lain yang dibicarakan melainkan menyebarkan fitnah sana sini. Jika dia tidak bertaubat dan tidak minta maaf kepada orang yang selalu disebarkan fitnah, maka dia akan menghadapi saat yang sangat berbahaya, iaitulah azab di dalam kubur. Antara lain satu lagi ialah sebagaimana Nabi SAW menyatakan, la yastabri'u min baulihi, tidak puas ataupun tidak sejak daripada air kencingnya. Apabila dia buang air kecil masih menitis dan masih lagi ada dalam saluran kencing. Dia dah bangkit berjalan. Maka mentitisan yang terkena pada pakaian, ada badannya, betisnya dan sebagainya. Maka setiap hari jika dia mengamalkan demikian, maka amaran daripada Rasulullah SAW ialah satu golongan akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam kubur nanti. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kita lihat tajuk berikutnya ialah pemandangan yang menakutkan dan yang menggembirakan dalam kubur. Dua sahaja. Perjalanan kita masa hidup di dunia ni ada halal haram. Susah senang. Sakit sihat. Dua. Antara benar dan salah. Agama Islam yang benar. Selain daripada Islam, kufur. Maka kufur, semua bentuk kekufuran itu adalah membawa kepada neraka Allah Ta'ala. Maka selamat dan berbahagialah bagi mereka yang memilih jalan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tidak reda mana-mana hambanya menjadi kafir. Allah Ta'ala tak reda. Bila Allah Ta'ala tidak reda, maka makan minumnya adalah dalam laknat Allah. Perjalanan dia ke sana kemari dalam laknat Allah. Segala apa yang dilakukan atas muka bumi ini, semuanya dalam laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu ialah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk yang melaknat dia. Al-Ayyadullah. Oleh itu, tahniah, terima kasih kerana tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian memilih Islam sebagai anutan kita. Sebab itu ucaplah di pagi-pagi hari dan di petang hari sebegini,
raditu billahi rabba, islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku redha Islam ini sebagai agama anutanku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi lagi rasul. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amalan kita di waktu pagi dan petang. Tuan-tuan, apabila masa hidup di dunia ini beriman kepada Allah dan keimanannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka berbahagialah. Akan mendapat nikmat yang berterusan hingga ke hari kiamat dan ke syurga Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sesungguhnya kubur itu permulaan akhirat. Maka barang siapa yang terselamat daripadanya, maka tempat-tempat persinggahan selepasnya itu akan selamat, akan lebih senang. Sebaliknya, jika tidak selamat daripadanya, maka selepas itu lagi dahsyat, lebih dahsyat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Suatu hari, tuan-tuan, Sayyidina Utsman, lalu baginda yakni Utsman bin Affan singgah di satu kubur. Singgah di situ. Dia duduk seketika, dia berhenti di situ seketika, dia menangis dengan terisak-isak. Bercucuran air mata membasahi janggutnya. Sehingga kan sahabat yang bersama-sama dengannya bertanya kepadanya, kenapakah Tuan menangis demikian rupa? Lalu Utsman bin Affan menyatakan, sesungguhnya aku teringat kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kubur ini merupakan satu persinggahan yang mula-mula sekali. Awal-awal persinggahan menuju akhirat ialah kubur. Sekiranya selamat dalam kubur ini, maka dia akan selamat pada persinggahan-persinggahan berikutnya. Sekiranya dalam kubur ini dia sudah tidak selamat, maka persinggahan berikutnya dia akan menghadapi kesukaran dan kepayahan demi kepayahan. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, persinggahan yang pertama, kubur itu persinggahan yang pertama. Bermakna banyak lagi persinggahan-persinggahan yang akan kita lalui dan jangka masa yang lebih lama daripada kehidupan di akhirat. Kita singgah dalam alam rahim hanya 9 bulan, lebih kurang. Dan kita hidup di dunia ini hingga sekarang umur kita berapa? Jadi 50 tahun, 60 tahun. Tetapi dalam kubur lagi lama daripada ini. Cuba bayangkan bagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Kaum 'Ad dah 6,000 tahun yang lalu. Kaum Samud 6,000 tahun yang lalu. Dah 3-4,000 tahun yang lalu. Begitu juga dengan kaum-kaum lain, mereka semua berada di alam barzakh sekarang. Begitu juga tuan-tuan, ibu bapa kita, nenek moyang kita boleh jadi berpuluh tahun di alam barzakh.
Tetapi Allah Maha berkuasa. Walaupun 100 tahun, jika mati dalam keadaan iman, maka dirasakan sekejap sahaja berada di sana. Sebaliknya, sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan maksiat, maka dia akan meraung-raung dalam keadaan kelaparan, kepanasan, dan berbagai-bagai lagi sengsara azab dalam kubur itu. Tuan-tuan muslimin, muslimah dirahmati Allah. Persinggahan berikutnya atas kubur. Ditiup sangkakala dan semua manusia akan bangkit dan berdiri di atas kubur masing-masing. Itu bukan 10 tahun, tuan. Berdiri di atas tapak kaki, dalam keadaan tidak ada sebarang pakaian, berdiri dalam keadaan ketakutan. Di kala itu, manusia teramat-amat takut kepada Allah Rabbul Jalil. Ada yang menyatakan berdiri saja di atas kubur, tidak boleh melangkah walaupun selangkah selama ribuan tahun. Kemudian dihalau ke padang mahsyar. Berjalan dan berjalan dan berjalan entah sampai bila. Puluhan ribu tahun perjalanan. Boleh jadi ratusan tahun, ratusan ribu tahun dan berjalan memikul beban-beban yang kita lakukan semasa di dunia. Dosa-dosa yang tidak dihapuskan. Cuba bayangkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi kita SAW diperlihatkan. Ada manusia yang menghirit beban sebesar gunung. Beban sebesar gunung. Dia menghirit dalam keadaan meraung-raung meminta tolong. Dan tak ada siapa yang mampu menolongnya. Walaupun anak-anak, saudara mara dan sebagainya. Semuanya lari masing-masing dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan kebimbangan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Suatu hari yang masing-masing lari antara satu sama lain kerana malu, kerana takut dan sebagainya. Allahu Akbar. Dengan keberkatan ini, dinyatakan bahawa Nabi selalu berdoa di bulan yang mulia ini. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Yang sihatkan kami, tubuh badan kami. Berikan kepada kami taufik dan hidayah sehingga kami dipanjangkan umur dan dapat beribadat pada bulan Ramadan nanti dan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, kemuncak kegemilangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat kurniaan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebuah hadis menurut anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kubur itu merupakan satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Jahannam, atau satu taman daripada taman-taman syurga. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah, hadis ini riwayat daripada Al-Baihaqi. Al-qabr hufratun min hufarin nar, ataupun min hufrati nari jahannam, atau rawdatun min riyadil jannah.
Sebenarnya, bila orang menghantar kita ke kubur itu, sebenarnya antara dua sahaja. Sama ada orang mengusung kita pergi meletakkan kita dalam satu taman syurga, ataupun mereka meletakkan kita ke dalam lubang api neraka. Wal'iyazbillah. Sebenarnya mayat itu merintih. Sebaliknya, misalnya orang yang beriman telah meninggal dunia. Apabila mayat disolatkan dan diusung ke perkuburan, orang yang beriman, jenazah ini akan berkata, cepatkan perjalananku ke kubur. Aku dah tak sabar-sabar ingin ke sana. Mayat akan berkata-kata, cepatkan. Kerana dia dah diperlihatkan tempat dalam kuburnya. Tempatnya di hari kiamat ialah syurga. Untuk berehat. Dalam kubur nanti adalah tempat untuk berehat. Sementara hari kebangkitan untuk menuju syurga Allah. Akan aku hantar ke kubur. Kerana dia mendapat petanda bahawa dia mendapat satu taman daripada taman-taman syurga. Kuburnya diluaskan saujana mata memandang. Ada satu riwayat lagi menyatakan bahawa kubur akan diluaskan seluas 70 hasta. Sudah menghidu wangi-wangian daripada syurga. Sudah terasa kenyamanan, dah rasa nikmat syurga. Sudah terasa bila mereka berada di dalam kubur itu. Sebaliknya, bila orang kafir ataupun orang yang mati dalam keadaan pendosa, maka kubur itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Si mayat akan berkata, jangan bawa daku ke sana, jangan bawa daku ke sana. Aku takut. Aku tak mahu pergi. Habis tu nak bawa ke mana mayat itu? Adakah si isteri nak simpan mayat suami dalam bilik rumahnya? Adakah tergamak seorang suami yang mencintai isterinya apabila isterinya mati? Adakah tergamak ingin menyimpan jenazah isterinya atas katil bersama dengannya? Tidak sekali-kali. Mayat itu akan mereput dan berbau busuk. Bukan sahaja dalam sebuah rumah, tapi seluruh sebutik. Satu kampung akan menghidu bau busuk. Mayat yang tidak dikebumikan itu. Lihatlah kulit kita yang tegang ini boleh jadi. Peparas kita yang elok ini. Apabila roh keluar daripada badan ini, tidak ada lagi kecantikan pada badan. Tidak ada lagi rupawan. Tidak ada lagi ketampanan. Bahkan ia merupakan tengkorak yang ditakuti. Tulang-tulang ini akhirnya akan mereput. Ikhwanin muslimin yang saya kasihi sekalian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada manusia betapa Al-Quran ini adalah merupakan tazkirah. Inna hazihi tazkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini satu peringatan daripada Tuhan. Sesiapa yang menginginkan jalan untuk selamat di akhirat nanti, dan mengambil jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakim. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian. Kubur ini sama ada dia satu taman daripada taman-taman syurga
ataupun satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Semoga Allah Ta'ala jadikan kubur kita nanti satu taman daripada taman-taman syurga. Untuk menjadikan kubur kita taman daripada taman-taman syurga, lazimilah kita berada di taman-taman syurga semasa di dunia ini, semasa hidup ini. Apakah dia taman-taman syurga semasa di dunia ini? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka singgahlah, petiklah hasil-hasilnya. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Allah, apakah dia taman-taman syurga itu? Lalu Nabi SAW menyatakan, hilaquz zikr, halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis bacaan Al-Quran di dalamnya, majlis-majlis ilmu, maka dia merupakan taman daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana berada dalam grup yang aktif, yang sentiasa menghidangkan taman-taman syurga di pagi harinya, waktu duhanya, selepas asarnya, malam harinya. Berkali-kali kita dianjurkan, dijemput untuk hadir ke taman-taman syurga, dipersilakan. Dan nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala menjemput kita ke taman-taman syurga, insyaAllah. Orang yang mengetahui tentang nikmat akhirat ini akan merasa asyik dan merasa rindu kepada syurga. Sebaliknya, mereka tidak mahu bertemu dengan Allah. Mereka tidak akan rasa teringin untuk berada dalam majlis ini. Awasilah peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahabba liqa Allah fa inna Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha Allahu liqa'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang kasih untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terlagi kasih untuk bertemu dengannya. Dan sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah lagi-lagi benci untuk bertemu dengan. Yang mana dalam keadaan mendapat redha Allah, maka dia sentiasa mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal saleh. Berusaha melakukan amal-amal saleh. Berusaha membersihkan diri daripada dosa-dosa dan maksiat. Berusaha menjauhkan daripada perkara-perkara yang fahsyak dan mereka lah yang rindukan Allah. Mereka seperti inilah yang rindu dan kasih ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang sentiasa bergelumah dengan dosa siang dan malam, tidak mahu bertobat daripada dosa-dosanya, dan asyik dengan melakukan perkara fahsyak dan mungkar, mereka ini tidak mahu bertemu dengan Allah. Bahkan mereka benci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Demikian huraian kita. Ketahuilah bahawa Nabi tersangat kasih kepada kita. Kita sering mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis terisak-isak setelah baginda membaca beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Baca ayat Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam juga mengadu kepada Allah supaya Allah Ta'ala memaafkan umat baginda.
Nabi Ibrahim juga merayu kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memaafkan umat baginda. Lalu Nabi SAW menangis terisak-isak. Allah Ta'ala perintahkan, wahai Jibril, engkau datang kepada kekasihku Muhammad. Tanya kepadanya apa yang menyebabkan ia menangis. Jibril AS datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW menyatakan, wahai Jibril, aku tersangat kasih kepada umatku. Jika Isa juga mohon untuk umatnya, Ibrahim juga minta kebaikan untuk umatnya, maka aku ingin juga meminta kepada Allah Ta'ala terlalu banyak kebaikan untuk umatku. Lalu Jibril AS menyampaikan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang hasrat Nabi SAW. Allah Ta'ala menyatakan bahawa sampaikan kepada Rasul, kepada Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan segala permohonan permintaanmu sehingga kau merasa redha dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Demikian betapa kasihnya Rasulullah kepada kita sebagai umat. Kemudian kita sebagai umat Rasulullah sekasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat. Sekurang-kurangnya 100 kali sehari mesti kita berselawat kepada baginda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita rasa sayang dan kasih kepada Allah dan Rasul mengatasi daripada segala-galanya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada petang ini diberkati Allah dan dijadikan sebagai amal-amal saleh insya-Allah. Sekian bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Fikri di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga bermakna untuk kita. Kita doa semoga sama-sama, ya Allah, semoga masukkanlah kami semua sesama kita menjadi saksi di antara satu sama lain yang kita bersama-sama hadir di dalam majlis ilmu pada hari ini adalah untuk bersama-sama kita semua bertemu kembali di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan hadirin hadirat yang hadir pada petang ini insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita pada hari ini. Sebelum berakhir, saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami, pertemuan kami pada petang ini sebagai pertemuan yang mendapatkan rahmat dari sisimu, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami al-qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.